Assalamualaikum, hai korang. Terima kasih sudi singgah ke channel aku. Sebelum korang teruskan menonton video ni, aku harap korang setujulah untuk tekan tombol subscribe dan juga like video ni untuk korang bantu aku kembangkan lagi channel aku. Untuk pengetahuan korang juga, tombol subscribe yang korang tekan tu percuma je korang. So tekan je korang, tekan je. Apa-apa pun aku dahulukan dengan ucapan terima kasih korang. Memang tak boleh disangkakan lagi, dunia sekarang ni adalah dunia teknologi. Pesatnya teknologi sampaikan banyak mempengaruhi kehidupan kita seharian. Contohnya dalam cara kita berkenalan. Sekarang ni orang dah tak guna surat menyurat dah. Aku yakin rata-rata di antara kita paling kurang mesti ada satu media sosial untuk korang communicate dengan orang yang korang kenali ataupun mewujudkan kenalan baru. Tak kurang juga yang cuba-cuba nasib untuk mencari jodoh dengan menggunakan media sosial tersebut. Kalau bernasib baik, mungkin korang akan berjumpa dengan jodoh yang korang cari-cari selama ni. Dan kalau tak bernasib baik, mungkin sebaliknya yang akan terjadi. Dan inilah yang terjadi dalam kes pembunuhan yang aku nak kongsikan dengan korang untuk video kali ini, yang melibatkan seorang mangsa yang sangat-sangat muda yang dibunuh dengan kejam oleh teman lelaki yang dikenali melalui media sosial. Apa je yang terjadi kat gadis ni? Jom aku kongsikan. Mangsa dalam kes pembunuhan ini dikenali sebagai Eno Farehah, berusia 18 tahun, anak keempat daripada 7 bersaudara, yang mana mayatnya ditemukan oleh rakan sekerjanya di dalam asrama pekerja yang didiami oleh mangsa yang bekerja sebagai operator kilang plastik di Tangerang, Banten, Indonesia. Lebih memilukan dan mengerikan, semasa mayat mangsa ditemukan, terdapat sebatang cangkul yang masih lagi terdapat di dalam tubuh badan mangsa, yang mana dipercayai dirodok melalui kemaluan mangsa. Kau bayangkan azab yang arwah ni terpaksa hadapi. Sakitnya ya Allah. Polis berjaya menangkap suspek pertama, iaitu Rahmat Alim, berusia 16 tahun, merupakan teman lelaki mangsa yang dikenali melalui media sosial. Suspek pertama ni dapat dikesan melalui isyarat daripada telefon bimbit mangsa yang diambil oleh suspek semasa hari kejadian. Dan selepas disoal siasat suspek pertama ni, polis dapat mengesan dua lagi suspek yang terlibat dalam kes pembunuhan ini, iaitu Arif yang berusia 24 tahun dan suspek ketiga Imam Hapriyadi berusia 24 tahun juga, yang mana kedua-duanya merupakan rakan sekerja mangsa. Kesemuanya bermula bila Eno dan Alim ni berkenalan kat media sosial, dan mereka ni sempat berpasangan sebagai kekasih untuk beberapa tempoh masa sebelum Eno ni ambil keputusan untuk putuskan hubungan mereka disebabkan keluarga Eno ni nak jodohkan Eno dengan orang lain. Dan si Alim ni bila dia tahu yang Eno ni nak dijodohkan dengan orang lain, dia minta untuk berjumpa dengan Eno ni buat kali terakhir. Walaupun pada mulanya si Eno ni menolak, tetapi akhirnya dia termakan juga dengan pujukan si Alim ni, dan akhirnya dia pun bersetuju untuk berjumpa. Pada awalnya, diorang ni janji nak jumpa kat luar, tapi entah macam mana, mungkin juga Eno ni dah penat bekerja seharian, si Eno ni ajak Alim berjumpa kat dalam asrama pekerja yang dia diami. Disebabkan asrama tu ada security guard dan adalah aturan-aturan diorang kan, yang syarikat tentukan untuk keselamatan pekerja, si Eno ni suruh si Alim ni datang pada waktu malam. Dan untuk ciri keselamatan juga, pintu pagar utama asrama tu hanya boleh dibuka melalui dalam dan bukan daripada luar. Dan Eno sendiri yang buka pintu pagar utama pada malam tu untuk membolehkan si Alim ni masuk ke dalam asrama pekerja tu. Nak dijadikan cerita, pada Khamis 12 Mei 2016 tu, sekitar jam 12.30 malam, si Alim ni pun datang dan masuk ke kawasan asrama pekerja tu. Selepas si Alim ni berjaya masuk ke kawasan asrama tu, dia terus mencari bilik Eno dan berjaya menemui bilik Eno berdasarkan SMS Eno yang sebelum tu mengatakan bilik dia akan direnggangkan sedikit pintunya. Kau bayangkan 12.30 malam. Pintu mestilah semua dah tutup kan, mestilah orang dah penat kerja, esok nak kerja lagi, so dia orang dah tidur lah semuanya. Kira tinggalnya bilik Eno je yang masih lagi pintu dia diregangkan. So berjayalah si Alim ni jumpa bilik si Eno ni. Semasa di dalam bilik tu, perbualan yang pada mulanya santai-santai je berubah menjadi agak liar bila si Alim ni dah berani mencium si Eno ni
dan mereka juga sempat berpelukan. Dan tak lama lepas tu, si Alim ni ajak si Eno ni untuk berhubungan badan ataupun berhubungan suami isteri tu, dan si Eno menolak disebabkan hajat dia tak kesampaian. Si Alim ni rasa marah lah kan, so dia cakap dengan si Eno ni dia nak keluar sekejap untuk merokok. Semasa si Alim ni pergi keluar merokok tu lah, dia terserempak dengan si Arif ni. Si Arif ni memang tinggal kat dalam asrama pekerja tu. Untuk pengetahuan korang, asrama pekerja kilang tu berhadapan antara satu dengan lain tau. Dalam satu pagar tapi berhadapan antara satu dengan lain. Sebelah asrama lelaki dan sebelah lagi asrama perempuan. Yang si Arif ni dah pelik lah, sebab dah pukul berapa tiba-tiba ada lagi orang luar yang tiba-tiba ada kat kawasan asrama tu. So dia pun tanyalah si Alim ni, apa yang Alim buat kat sini kan. Alim ni pun terang lah yang dia datang kat sini nak jumpa kekasih dia yang bernama Indah. Lagilah Arif ni pelik, sebab setahu Arif tak ada perempuan yang bernama Indah kat dalam asrama tu. So untuk selingan juga, untuk pengetahuan korang, semasa si Eno dan Alim ni berkenalan kat media sosial, si Eno ni perkenalkan diri dia sebagai Indah dan bukannya sebagai nama dia sebenar, Eno Farehah. So selepas dia terangkan ciri-ciri kekasih dia yang bernama Indah tu, si Arif ni pun tahulah siapa yang dimaksudkan. Si Alim ni kata, bro, kau dah kena tipu ni. Yang Indah tu bukan Indah, sebenarnya nama dia Eno Farehah. Lebih kurang macam tu lah, dia borak-borak macam tu. So Alim ni jadi marah lah, rasa tertipu dah lah, tadi minta tak dapat kan. Masa dia orang bercocek-cocek berborak tu, tiba-tiba datang pula Dajjal yang nombor 3, iaitu si Imam ni tadi. Bukan Imam yang laung ke azan, bukan tu ni Imam yang aku tak tahulah. Senang cerita, manusia yang berhati binatang iblis, semua kat dia. Si Imam ni pun datang lah, konon-kononnya datang nak minta rokok. Padahal tadi dia dah dengar dah yang dua orang ni berborak pasal si Eno ni. So dia pun datang lah, dia pun cerita lah yang dia pun sakit hati dengan si Eno ni disebabkan dia pun ada hati dengan Eno, tapi Eno tak pernah balas pun SMS yang dia bagi. Tak pernah sekali pun dia balas. Yang Arif ni lagi tu, si Eno dah lah tolak. Luahan perasaan tu si Eno ni tolak. Si Arif ni kata yang si Eno ni mengejek dia pula, cakap dia ni bodoh lah, hitam. Imam dan juga Arif ni memang ada dendam, dan disebabkan itu pada malam tu si Imam dan Arif menghasut si Alim ni untuk melakukan perbuatan yang tak elok terhadap Eno pada malam tu. Dan selepas beberapa ketika dah diorang ni berjaya puduk si Alim ni, diorang masuk kembali ke kawasan asrama dan menuju kembali ke bilik Eno. Nak dijadikan malang ni nasib si Eno ni, dia tak kunci pintu time tu. Dan bila diorang tiga ni buka pintu, Eno time tu tengah tidur. So naiklah Syekh entah apa hantu, tiba-tiba diorang dalam satu frekuensi yang mengatakan, jom kita kerjakan budak ni. So si Imam ni ambil bantal tekuk muka si Eno ni. Dan dalam masa yang sama, si Imam arahkan si Alim ni untuk pergi mencari pisau. Mungkin pada masa tu dia dah memang ada niat nak cederakan si Eno. So Alim ni pun keluarlah pergi cari pisau. Dalam pada masa yang sama, si Imam ni entah dari mana garfu dia jumpa, dia cederakan muka si Eno ni menggunakan garfu yang dia dapat. Tak tahulah, ada yang mengatakan yang garfu tu memang dibawa. Tapi macam pelik kan, kau pergi keluar malam-malam, kau bawa garfu untuk apa? Untuk pertahankan diri kau. Arif tu bukannya nak berbelas kasihan ke apa, dia rogol Eno dalam masa yang sama. Tak beberapa lama lepas tu, si Alim pun sampai. Alim sampai bukan dengan pisau tapi dengan cangkul. Time tu si Alim bagi alasan dia tak jumpa pisau. Korang bayangkan sambungan dia, connecting yang dia cuba sampaikan. Kawan kau minta pisau, contohnya kawan kau minta pisau, kau tak jumpa pisau, tiba-tiba kau bawa cangkul. Macam apa point kau macam? Bila Alim dah sampai bawa cangkul, Alim serahkan cangkul tu kepada Arif, tapi Arif menolak. Dan dia suruh si Alim ni pukul muka si Eno ni menggunakan cangkul yang dibawa tu. Apalah masalah si, aku tak faham masalah diorang ni. Aku tak tahulah, marah sangat ke sebab cinta ditolak, sanggup korang buat macam tu sebab cinta ditolak je. Tak ada dah perempuan lain kat luar tu ke? Memang si Eno ni je ke yang korang jadikan sasaran? Yang peliknya, time tu si Alim ni ikut arahan si Arif ni, dia pun pukul muka si Eno ni tapi dalam keadaan mata tertutup. Pukulan yang diberi oleh Alim dalam keadaan mata tertutup tu memberikan luka terbuka kepada mangsa, terutamanya di bahagian wajah dan juga leher.
disebabkan diorang tak tahan dengan keadaan mangsa yang berdarah dengan banyaknya, diorang pun keluar daripada bilik tu dan masuk kembali sebab diorang nak pastikan si Eno ni dah meninggal. Tapi masa diorang masuk tu, Eno hidup lagi. Yang lagi sadisnya tu, dia ni gigit payudara si Eno yang belah kiri sampaikan meninggalkan kesan gigitan dan juga lebam pada anggota badan mangsa. Dan selepas tu, walaupun dalam keadaan mangsa yang berdarah tu, diorang masih lagi rogol si Eno ni. Selepas diorang settle perbuatan keji diorang tu, tak habis kat situ. Disebabkan mungkin dendam dengan si Eno ni, si Arif ni arahkan Alim untuk ambil cangkul tu, masukkan ke dalam kemaluan mangsa. Tak tahulah syaitan apa yang sampuk diorang malam tu. Dan si Alim ni sekali lagi dia ikut arahan si Arif ni. Kalau korang tengok gambar tu pun, aku tunjuk kat sini, besar, batang cangkul tu memang besar. Disebabkan besar dan tak muat, ditekan dan tendang. Korang bayangkan, dia tendang cangkul tu sampaikan hanya tertinggal bahagian kepala cangkul je kat luar. Korang bayangkan betapa seksanya arwah time tu. Aku harap sangat, aku tak harap keburukan kat arwah ni, tapi lebih baik macam tu. Maksud aku harap sangat masa yang si Alim ni rodok kemaluan mangsa dah meninggal time tu. Kesian gila. Aku tak tahu apa benda yang rasuk diorang malam tu, tapi itulah yang diorang lakukan kepada Eno Farihah ni. Dah settle semua tu, si Eno pun dah tak bernyawa. Ketiga-tiga binatang ni keluar daripada bilik tu dan meninggalkan mayat mangsa ke atas tilam tu. Yang si Alim ni sempat ambil handphone mangsa. Dan si Imam pula, sebelum dia keluar, dicampakkan kunci bilik mangsa ke dalam sebelum kunci pintu daripada dalam, dan menutup semua tingkap untuk menghalang kegiatan mereka di kesan. Akhirnya mayat Eno dijumpai oleh rakan sekerja dia pada keesokan harinya. Disebabkan Eno yang sepatutnya masuk shift pada pagi tu tak masuk kerja, dalam keadaan yang cangkul tu masih lagi dalam tubuh dia. Allahuakbar. Dan hasil bedah siasat, rodokan tadi mengoyakkan hati mangsa dan menembusi paru-paru. Sikit lagi nak sampai, aku rasa. Kalau korang tengok hasil X-ray ni, korang akan nampak betapa dalamnya rodokan tu masuk ke tubuh arwah. Sakitnya ya Allah. Di akhir pembicaraan, Arif dan juga Imam dijatuhkan hukuman mati, manakala si Alim ni hanya dikenakan 10 tahun penjara. Disebabkan pada ketika pembunuhan itu dilakukan, Alim baru sahaja berusia 16 tahun. Kiranya bawah umur lah. Adil ke? Apa-apa pun, itu je lah video aku untuk kali ni. Sebelum aku akhiri video ni, aku nak ingatkan juga kat korang-korang kat luar sana dan termasuk diri aku, jangan terlalu percaya dengan orang yang baru korang kenal. Nak pula kat dalam media sosial, sebab kita tak tahu latar belakang dia orang. Orang yang kita dah lama kenal pun belum tentu kita boleh percaya 100%. Ini kan pula orang yang kau baru kenal kat media sosial, kan? Dan lagi satu, jenayah tu bukan sahaja berlaku disebabkan niat si pelaku, tetapi juga peluang yang diberikan oleh mangsa. Faham tak kat situ? Apa-apa pun takziah untuk keluarga mangsa, dan aku harap kes-kes macam ni tak akan terjadi lagi kat sesiapa pun kat dalam dunia ni. Baik.